Baik, kita kembali lagi dalam Wanita hari ini. Jadi satu topik yang cukup menarik. Saya kira ramai yang pasti ingin terus bersama dengan kami kerana hari ini kita nak berbincang mengenai diet dan juga menu diet. Jadi terus kekal bersama dengan kami. Dan seperti mana yang dijanjikan, kini saya bersama dengan seorang pegawai dietetik Hospital Pakar KPJ Ampang di sebelah saya, iaitu Puan Nur Hayati Azmi. Terima kasih Puan bersama dengan kita pada hari ini. Okey, baik. Kita dah kongsikan tadi sebenarnya. Persepsi diet ini harus juga diperbetulkan. Tapi itulah yang kita nak bawakan kepada penonton dan memahamkan kepada mereka tentang apa itu diet dan apa menu diet yang terbaik untuk mereka. Tapi sebelum itu, kita ingin berkongsikan satu laporan ringkas bersama dengan anda. Kita saksikan. Selain motivasi dan dedikasi yang tinggi, cara pengambilan makanan juga sangat penting bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan. Tahukah anda, menu diet juga boleh diolah menjadi lebih menarik dan sedap. Antara menu diet yang mampu membuka selera adalah Vietnamese Roll. Menu ini sangat mudah dan cepat dihasilkan. Ia mempunyai semua keperluan yang diperlukan dan mengenyangkan. Buah avokado sangat popular dalam setiap menu diet yang dijadikan sebagai salad. Namun, buah avokado juga boleh dijadikan menu sarapan yang menarik dan luar biasa apabila dimakan bersama telur dan roti. Selain itu, makanan yang dimasak menggunakan kaedah mengukus seperti ikan masak steam, udang kukus bawang putih dan bermacam menu lain. Masakan kukus mempunyai rasa dan khasiat yang tinggi selain kurang berminyak. Jadi, bolehlah kita mencuba antara menu diet yang telah diinovasikan untuk menaikkan selera. Okey, baik. Kita terus saja menjawab persoalan saya tadi yang pasti ramai juga ingin tahu. Mungkin Puan Nur Hayati boleh terangkan kepada para penonton apa sebenarnya definisi diet itu. Okey, baik. Terima kasih Cik Farin. Okey, yang pertamanya bila kita bercakap pasal diet ni, setiap individu mempunyai maksud yang berlainan dengan diet. Ada yang kata bila kita nak diet tak payah makan. Ada yang kata bila nak diet ni makan buah je. Ada yang kata bila nak diet ni you tak boleh nak minum air manis. You kena minum air masak je kan. Okey. Sebenarnya definisi diet ni kalau saya nak terangkan panjang. Okay? Diet ni sebenarnya adalah satu kita kata menu yang telah kita rancang, okay? Ataupun pemakanan yang kita rancang mengandungi nutrisi yang lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak dan juga vitamin dan mineral yang kita perlukan dengan kiraan ataupun dengan jumlah yang tertentu mengikut individu masing-masing. Saya tertarik sebenarnya nak menekankan kepada para penonton mengikut individu masing-masing. Adakah ini juga bermakna diet itu berlainan untuk setiap individu dan juga keperluan dan juga mungkin permasalahan mereka? Betul. Okay. Dia berlainan. Kalau individu yang contoh mungkin individu yang obes, mungkin dia punya pengambilan kalori tidak seperti individu yang bersaiz yang berat badannya normal. Mungkin dia kena kurangkan kalori dan mungkin kita kata pembahagian karbohidrat, protein dan lemak itu pun sangat berbeza. Dan bilangan saiz hidangan pun sangat berbeza dengan orang yang berat badannya normal. Kanak-kanak pun berbeza juga. Di setiap umur dan peringkat tu dia ada kalori yang berlainan. Sama juga dengan bayi. Bayi yang kita kata yang peritem, yang pramatang kan, dengan bayi yang normal, dia punya keperluan sangat berlainan. So dia bergantung pada individu sebenarnya. Dan juga macam kami di KPJ Ampang Puteri, apabila kami kita counselling patient, kami akan tanya mereka ni aktif ke tidak. So orang yang aktif keperluan sangat berbeza dengan orang yang tak aktif. Sangat berbeza. Okey, jadi bermakna terma ataupun definisi diet ini sebenarnya seawal daripada bayi sampailah ke usia yang tua sekalipun sebenarnya. Okey, Puan Hayati, saya nak juga nak membetulkan kepada penonton-penonton semua, bila cakap pasal menu diet ni, semua orang kata bosan, semua orang kata tak sedap. Jadi itu akan terjawab oleh Rina bersama dengan seorang chef yang cukup kacak di sana. Silakan Rina. Okey, saya tertarik dengan apa yang dibincangkan oleh Puan Hayati dan juga Farid sebentar tadi. Maksudnya di sini kalau kita nak berdiet bukanlah kita kena ikut orang, tapi ikut keperluan badan kita sendiri. Dan bila menyentuh tentang keperluan, kebanyakan dalam kalangan rakyat Malaysia ini pastinya selalu memikirkan. Ada setengah orang memang suka sangat makan manis. Jadi bila nak suruh berhenti manis secara drastik tu memang agak susah. Ada setengah orang memang tak boleh tinggal nasi langsung.
dan sebagainya. Inilah yang sebenarnya kami nak bawakan kepada anda. Kadang-kadang selera tu boleh juga diubah untuk menentukan cita rasa anda ini lebih bersemangat apabila anda mengamalkan menu diet. Bersama dengan Chef Ato. Okey, kalau kita tengok kat sini Chef, hidangan semua kat sini, kalau setiap hari lah hidangan menu diet begini, saya pun berselera nak berdiet. Okey, pertama sekali mungkin kita nak kongsikan, kita makan setiap hari ini, kita mengikut cara pemakanan yang kebiasaannya bermula dengan sarapan, kemudian kita ada snack, kita ada lunch kan, dan juga minum petang dan makan malam. Tapi hari ini ternyata menu-menu ini sangat berbeza. Kalau boleh kita mulakan dengan sarapan. Biasanya kalau sarapan Malaysia ni kita tahu ada macam-macam jenis sarapan. Tapi ini satu yang menarik. Tengok dari segi warna pun dah cukup menyelerakan. Apa ni Chef sebenarnya? Oat kan? Di sini ada 4 jenis overnight oat yang saya sediakan. Ada 4 rasa di sini. Okey. Yang ini adalah strawberry dengan buah kurma. Okey. Di sini carrot cake. Saya ambil inspirasi daripada carrot cake. So, saya mencampurkan pisang dan walnut. Ada irisan carrot juga di dalam tu ya? Betul. Okey. Dan ada spices kat situ yang bersamaan dengan carrot cake lah. Okey. Di sini avocado coklat. Di bawahnya overnight oat. Okey. Masih lagi ada cita rasa yang berbeza dekat sini. Okey, kalau kita lihat Chef, ini juga bergantung kepada bagaimana kita sendiri nak menjadikan sesuatu menu berkhasiat itu ataupun menu diet kita ini nampak lebih menarik. Kalau boleh kita tunjukkan, ini bahan-bahan asasnya ya. Ya, betul. Kalau kita nak buat oat ni, apa khasiat sebenarnya, ataupun kalau boleh kita kongsikan kelebihan bagi mereka yang nak mulakan sarapan pagi dengan mengamalkan overnight oat ni. Overnight oat ni satu, dia mudah nak dibuat untuk lifestyle kita yang agak hektik sekarang ni di zaman moden ni. Okey. So kita boleh buat in advance kalau kita rancang hidup kita dengan baik. Semalaman kita boleh buat. Kalau tak berselera pun pagi-pagi itu hanya perlukan 2 minit saja untuk panaskan healthy meal, makanan yang oat yang panas lah. Okey. Jadi masalahnya sekarang ni kita nak tahu dari segi kita ni sendiri rajin ataupun tidak nak menyediakan hidangan yang saya kira bukan sahaja nampak sedap ya Farin, tapi hakikatnya juga kalau kita tengok ni dia boleh menarik perhatian kita lah untuk tukar selera. Baik. Okey. Alang-alang kejap-kejap. Saya nak tanya Rina. Rina cakap dengan saya, dah tegur ala-ala tegur saya tu. Selalu kita tahu orang Melayu kan biasa orang Yati kan, kalau kita tengok mereka suka makan roti canai, sedap tu. makan segala jenis nasi lemak sekalipun. Tapi Rina secara jujurnya kalau disediakan oat ini seawal pagi, mampukah anda? Sukakah anda? Saya boleh cubalah sebab saya ada masalah satu je. Saya tak minum susu. Saya tak boleh susu. Tapi kalau oat ni dicampur susu memang saya tak boleh masuk langsung. Tapi kalau oat kosong diletakkan dengan buah-buahan ataupun biji ni, saya rasa saya boleh cubalah Farin. Sekali-sekala. Okey, menu seterusnya. Silakan. Itu menu sarapan. Okey, kita nak tengok hidangan tengah hari yang sangat luar biasa. Apa namanya ni Chef? Okey, di sini makanan tengah hari saya menyediakan ikan kembung yang telah saya kukus. Okey. Dan juga quinoa yang saya masak dengan cili sesuai dengan palate orang Melayu kita ataupun orang Asia. Ini kira pengganti nasi lah. Pengganti nasi. Okey. Dan kandungan fiber pada quinoa ni sangat tinggi, bagus ya untuk antisodium kita. Kemudian kita ada sini seaweed juga. Ada saya pakai Japanese pickle ginger. Ikan ini saya steam selama 5 minit sahaja. Okey. Kemudian ada bagai sayuran lah yang seperti yang saya buat di sini lah. Okey. Tapi kalau kita lihat ini menu ni cita rasanya mungkin sedikit berbeza dengan cita rasa Malaysia. Kalau diikutkan kita ni Chef, biasalah bila dah waktu tengah hari tu kita nak sesuatu yang berat. Biasanya kalau berat makan tengah hari ni nasi. Apa mungkin boleh kita ganti selain daripada kita mencuba hidangan yang Chef kongsikan ini, ikan apa tadi? Ikan kembung, yang direbus ini mungkin cita rasanya masih lagi boleh diterima. Tapi kalau kita lihat dari penyediaan quinoa, kalau kita nak ganti quinoa ni dengan yang lain dan sebagainya, bagaimana? Kita boleh gunakan brown rice. Brown rice, okey. Kandungannya bagus juga kalau kita jemur dengan quinoa.
dan juga kita boleh juga buat roti yang dibuat daripada Mungkin sambil-sambil tu kita boleh tunjukkan chef terus menunjukkan bagaimana cara presentasi ini juga amat penting ya, sebab ini juga salah satu cara lah kita nak melihat hidangan itu sesuatu yang menarik. Sebab kalau kita nak fikirkan setiap hari nak makan quinoa, mungkin rasanya kita tak mampu lah kan. Tapi kalau dihidangkan dengan ikan rebus yang sebegini, kemudian dicampur dengan sayur-sayuran dan ada, ini apa chef? ini seaweed. Seaweed, okey. Baik, selain daripada hidangan makan tengah hari sebegini, Farin, mungkin juga ada menu-menu yang lebih ringkas. Saya kira ini sebenarnya memerlukan kesungguhan bagi setengah orang yang nak betul-betul mengamalkan diet ni. Dia pasti ada inisiatif untuk lakukan sebegini. Tapi bagi orang yang mungkin rasa, oh susahlah nak macam ni, tak mampu nak buat, mungkin Puan Hayati boleh kongsikan saya pun nak cakap saya ada jawapannya. Antara menu-menu biasa yang boleh dilakukan. Saya ada jawapannya, tapi saya serahkan soalan itu kepada Puan Nur Hayati. Kerana beliau ada jawapan yang lebih baik, saya pasti. Okey, selalunya kalau Puan melihat juga untuk menjawab persoalan Rina dan juga persoalan orang Malaysia di luar sana, masalah dan juga bagaimana mereka nak menggantikan satu pemakanan itu mengikut cita rasa mereka, selalu menjadi masalah ni sebenarnya untuk orang Malaysia ni. Okey, betul. Selalunya bila kami berjumpa dengan pesakit kami, bila kami buat diet recall, okey. Biasa kita nampak memang makanan yang common orang Malaysia makan. Asam rebus, kari, masak lemak kan. Jadi kita nak ubah cara makan seorang tu daripada yang dia dah biasa ambil kepada yang sesuatu yang lain, memang agak sukar. Mencabar. Mencabar kita kata kan. So apa yang kami buat sebenarnya, kita tengok pada satu plate yang dia makan, satu pinggan dia makan, di mana kita ubah dulu cara, mungkin satu cara bahan-bahan dia diubah. Contoh daripada santan kita ubah kepada susu. Dia tak ada dah nampak sangat, oh banyaknya nak kena ubah. Satu benda tu kan. Lepas tu yang kedua, contoh daripada nasi, contoh mungkin dia ambil satu mangkuk besar tu, kita ubah kepada satu mangkuk Cina dulu. So nampak, oh dia boleh makan nasi sebenarnya, tapi kurang. Dan satu lagi apa yang kita boleh buat, macam yang chef kata tadi, quinoa boleh diganti dengan brown rice, okey? Ataupun beras perang. So jadi daripada yang beras nasi putih tu, kita pergi kepada nasi perang. So mereka pun nampak, oh okey, boleh makan nasi sebenarnya, sebab orang Malaysia ni nasi adalah makanan ruji. You keluarkan nasi daripada diet dia, memang agak sukar dia nak ikut. Tak boleh hidup tanpa nasi. Ya, betul. Rina macam tu sebenarnya, dia tak boleh tak ada nasi tu. Saya tak nafikan, memang saya tak boleh hidup tanpa nasi. 2 hari tak ada nasi, okey lagi Puan Hayati. Masuk hari ketiga, lutut dah ketar. Kan? So kita tak boleh nak ubah terlalu drastik tu, memang tak boleh. So kita ubah sedikit-sedikit. Ada juga pesakit yang kami kata campurkan beras perang dan beras putih. Masak sekali. Sebab ada setengah orang ni dia tak biasa dengan beras perang. Okey, untuk meringkaskan dan menyimpulkan, sebenarnya orang kata selera kita ataupun cita rasa kita boleh dilatih sebenarnya dari semasa ke semasa dan harus dimulakan juga. Sebab tu kalau orang kata, ada pepatah kata diet itu bermula dari dapur. Betul. Okey, ada satu soalan yang menarik kita ingin kongsikan bersama dengan Puan Hayati, ada di Facebook, di mana kalau di rumah, katalah seisi rumah tu nak mengamalkan pemakanan yang seimbang, tetapi ada juga yang mereka ada yang tak makan sayur, tak makan buah dan sebagainya. Jadi bagaimana mereka nak melengkapkan semua gizi nutrisi ni dalam pemakanan mereka, ataupun mungkin pengambilan multivitamin, adakah itu digalakkan? Okey. Sebenarnya kalau untuk mereka yang nak jaga kesihatan, nak jaga pemakanan ataupun nak jaga berat badan semua ni, kita lebih galakkan individu tersebut makan yang natural. Maksudnya sayur yang kita beli kat pasar ke kan. Instead berbanding dengan pil-pil ni. Tapi kita faham apabila seseorang individu dia makin meningkat umur, keperluan suplemen ni perlu. Dan keperluan suplemen ni biasanya kami galakkan untuk dapatkan nasihat doktor dulu sebelum dia ambil. Ataupun nasihat farmasi ataupun nasihat dietitian lah sebelum dia ambil keperluan makan tambahan ni. Sebab kita akan ada calculation, akan ada pengiraan dengan makanan yang dia makan seperti biasa dan juga
suplemen yang diambil. Okey, sebagai contoh Puan Yati, menu hari ini kita dah tahu menu diet, menu yang sihat. Adakah menu yang menggunakan bahan-bahan sihat seperti ini juga perlu ikut orang kata suku-suku separuh tu ataupun boleh dipelbagaikan lagi? Betul. Masih kena ikut suku-suku separuh. Kita memang sangat menggalakkan suku-suku separuh sebenarnya. Sebab suku-suku separuh ni kalau Cik Farin tengok satu pinggan tu bulat kan? Bulat kita bagi setengah. Yang setengah tu adalah sayur-sayuran saja. Maknanya sayur tu yang separuh kena banyak dan suku lagi ataupun yang setengah tu setengah sayur, satu lagi buah. Boleh juga. Yang separuh lagi kita bahagi lagi dua, banyak suku-suku kan? Suku untuk nasi, suku lagi untuk protein, ikan ke ayam ke. Okey, baik, nampak gayanya Puan Yati menu yang tengah hari tadi tu dah siap. Jadi mungkin Rina boleh kongsikan bersama dengan kita. Okey, ni yang tadi dah didekorkan oleh chef sendiri. Kalau macam ni Farin, memang saya berselera lah nak makan. Tapi macam mana pun dalam hari-hari tertentu kena makan nasi juga. Dan kalau kita ikutkan, bila kita nak berdiet ini, pastinya kita memerlukan menu-menu yang sepanjang hari boleh orang kata fulfilling lah. Dan kalau boleh chef kongsikan, kalau kita nak minum petang kan, kalau kat sini saya tengok macam ada rupanya seperti cookies tapi bukan cookies sebab dia nampak lembap. Apa ni? Di bawahnya cookies, saya buat daripada oat juga. Okey. Kemudian saya blitzkan dengan buah kurma supaya dia pegang dia punya structure itu. Kemudian saya cuba membuat cheesecake tapi menggunakan barang-barang yang vegan daripada susu kacang soya, susu almond. Okey. Kemudian saya campurkan dengan buah blueberries supaya dia lebih mengenyangkan lah. Tapi kalau bagi mereka lah, mungkin kadang-kadang kan chef rasa nak effort untuk buat tu macam susah sangat. Antara yang paling mudah ataupun paling ringkas sebenarnya, apa yang boleh kita lakukan? Sebenarnya Rina, menu-menu yang saya buat pada hari ini sebenarnya murah dan cepat untuk dibuat. Mudah. Saya akan kongsikan di Instagram Citra Cafe. Okey. Resipi dan cara nak buatnya. Basically apa yang saya buat di sini ianya mudah didapati, dia lokal. Tak ada barang yang import sangat. Dan saya buat basically satu dish tu lebih kurang dalam 5 ke 10 minit sahaja. Termasuk cheesecake itu. 5 ke 10 minit. Cheesecake pun 5-10 minit juga. Ya, betul. Okey, baik. Nampak macam mudah tapi chef sendiri dah akui bahawa perkara ni kalau kita ada keinginan memang kita akan rasa mudah untuk dilakukan. Bila nak sentuh makan malam, kita nakkan sesuatu makan malam yang pastinya bukan sahaja memberi khasiat tetapi juga kita bila dapat makan malam tu kita rasa cukup mengenyangkan. Ini kalau kita ikut ni nampak seperti nasi Pattaya pun ada, tapi ada salad dan sebagainya. Apa menu ni, chef? Itulah saya ada orang yang associatekan oat ni hanyalah kepada sweets. Jadi saya cuba incorporatekan, jadikan dia sesuatu yang savory. Jadi saya tambahkan cili, saya buat dia seolah-olah macam nasi goreng kerabu. Tapi kita guna oat? Tapi kita guna oat. Okey, boleh kita teruskan, chef? Di sini ada kulit telur yang saya telah buat in advance. Kemudian saya ada 4 jenis ulam di sini, daun kaduk, daun kemangi dan sebagainya. Di sini oat yang telah ada cili dengan cendawan dan pelbagai lagi. Ini kita anggap seperti nasi lah, nasi goreng. Ya. Okey. Nasi goreng yang saya bungkus macam ni. Okey. Yang ini juga saya bungkuskan lain sikit sebab macam sushi. Saya potong secara roll. Okay. So kita boleh pelbagaikanlah untuk menaikkan selera kita di rumah tu. Okey. Kenapa agaknya kita menggunakan pemilihan oat sebagai menu dengan oat tu, tak ke sesuatu yang mungkin kita akan rasa boring walaupun kita tengok caranya berbeza kan? Mungkin dari segi kelebihan oat untuk dijadikan sebagai menu makan malam ni, chef. Saya sebenarnya cuba memecahkan persepsi masyarakat di luar tu. Kalau kita mampu makan nasi dulu setiap hari, satu hari 2 kali, saya rasa oat juga kita boleh buat yang benda yang sama kalau kita mempelbagaikan rasa kita tu. So di sini saya telah gulung.
Okey, kebiasaannya kan chef, kalau kita lihat bila kita nak berdiet ni paling penting ramai juga pakar-pakar dietetik menasihatkan kita supaya elakkan daripada penggunaan minyak. Ya. Minyak tu sendiri sebenarnya yang orang kata pastinya tidak dapat membantu kita lah dalam sesi untuk berdiet ini. Kalau kita tengok chef tadi bila goreng telur ni, adakah menggunakan minyak ataupun tanpa minyak? Saya menggunakan minyak sepastinya, tapi saya menggunakan minyak zaitun dan juga minyak daripada minyak kelapa. Okey. Jadi kandungan dia minyak daripada yang minyak kelapa sawit itu agak beza ya. Okey, baiklah. Kita tengok kat sini menu dia memang cukup menarik, Fahrin. Saya nak rasa, tapi sambil-sambil saya rasa ni, mungkin juga kita boleh dapatkan pandangan daripada Puan Hayati sendiri kan. Menu yang cukup lengkap lah sebab kita bercerita daripada makan sarapan, kita snack petang, kita ada tengah hari dan makan malam. Adakah menu-menu sebegini sebenarnya boleh membantu seseorang individu? Sebab kita tengok keperluan individu ni berbeza. Adakah sebenarnya kalau macam saya kali pertama nak cuba makanan ni sebab dah biasa orang Melayu makan nasi kan, adakah kita perlu amalkan ini setiap hari ataupun sebenarnya kita boleh selang-selikan dengan selera orang Melayu? Soalan tu saya suka. Silakan Puan Hayati. Okey. Right. Dia ada satu konsep kita kata, bila seseorang ni nak berdiet, dia kena faham 80% adalah daripada makanan itu sendiri. 20% senaman. So maknanya makanan yang senaman ni tidak boleh diasingkan. Kena sama. Tapi kalau tengokkan pecahan peratusan tu, makanan adalah yang paling utama. Maksud dia sekarang ni makanan yang ditunjukkan tadi sebenarnya adalah salah satu yang boleh saya katakan membantu juga dalam kita proses berdiet kita. Sebab kita kata yang digunakan adalah oat, banyak buah-buahan, sayur-sayuran, dia juga ada juga guna seaweed dan dia ada guna quinoa sebagai pengganti kepada nasi. So bagi saya apa yang chef tunjukkan tadi tu sebenarnya boleh membantu kita individu ni untuk cara makan yang lebih sihat. Okay? Dan macam yang Rina soal tadi, boleh ke kita ni selang-selikan dengan makanan yang kita biasa makan sekarang ni kan? Okey. Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Tekak orang Malaysia ni tak boleh lari dengan makanan Malaysia. Boleh. Cuma kita kata kena pandai diolah sebab kita dah belajar tentang macam mana nak sediakan makanan berdiet ni ataupun menu diet ni. Jadi makanan yang kita biasa masak ni, kita kena pandai olah daripada segi cara masakan, cara kita masak tu. Contoh kalau sebelum ni ayam kita biasa goreng, deep fry. Sekarang ni kita ada air fryer. So, mana kita guna air fryer kan? Okey, contoh sebelum ni kita biasa kita kata guna santan je selalu. Why not sekarang ni kita cuba ganti dengan susu rendah lemak. Kan? Okey, dan pemilihan minyak juga. Pemilihan minyak juga kan? Okey, ataupun sebelum ni kita biasa goreng telur mata. Fahrin goreng telur mata pakai minyak kan? Betul. Kan? Okey. Saya Fahrin cuba buat poach egg. Poach egg tu maksud dia, poach egg maksud dia, kita kata dia macam rebus air. Tak rebus. Ya, didihkan air, pecahkan telur. So dia still telur mata, cuma tak ada penggunaan minyak. Okey, saya kira sebenarnya para penonton semua harus memahami juga cara penyediaan yang lebih sihat sebenarnya dan juga tentang pemilihan resepi ataupun bahan-bahan yang ada orang kata tentang lebih padat nutrisi. Nutrition dense dengan yang tidak sebenarnya. Okey, ada satu lagi soalan menarik bila kita cakap pasal diet. Kita dengar pelbagai jenis ataupun pendekatan diet. Ada protein diet, Atkins diet, sama tu sebenarnya. Ada vegan diet, keto diet dan kadang-kadang ada juga yang saya dengar sampai ke tahap diet mengikut jenis darah. Jadi sejauh mana ketepatan pendekatan itu semula? Okey, alright. Kita kata ini antara diet yang popular di kalangan kita sekarang. Atkins diet, keto diet, General Motto diet. Detox diet lah ada. Betul. Okey. Macam vegan diet tu kita kata itu adalah untuk orang vegetarian. Vegetarian ni pun dia ada 3 jenis. Memang vegetarian, total vegetarian, lacto vegetarian, lacto ovo vegetarian. Dia ada perbezaan dekat situ. Okey, macam diet yang saya kata Atkins, keto semua ni seperti yang kita semua tahu, individu yang tahu, Atkins diet ni maksud dia diet yang rendah karbo. Rendah karbo, tinggi high protein dan kita kata lemak tu macam moderate lah kita kata kan. Okay. Keto diet ni memang sangat-sangat rendah karbo, high fat dan kita kata moderate protein. Okay. Untuk diet yang saya sebut dua ni ada kita kata dia
clinical base-nya memang menunjukkan penurunan berat badan. Tetapi dia ada short term and long term side effect. Ini yang kata orang kena tahu. Bermakna untuk jangka masa pendek mungkin boleh dan mungkin berkesan, boleh, tetapi untuk jangka masa panjang ia mungkin boleh memberikan satu kesan sampingan yang kita tak inginilah sebenarnya. Betul. Okey, baik. Okey, Puan Hayati, izinkan kita kembali pada Rina yang makan seorang tak ajak kita tu. Tapi macam mana Rina rasanya, dan mungkin kita ada lagi menu nak dikongsikan? Kalaulah setiap hari ada orang sediakan sebegini, saya rasa saya boleh berdiet lah. Kalau sendiri tu tak tahu mampu ke tidak nak siapkan makanan tengah hari yang sangat menyelerakan ini walaupun hanya berasaskan oat sahaja. Okey Chef, kita dah cerita daripada sarapan sampailah ke menu makan malam. Kadang-kadang ni bila dah makan malam yang awal, kita tiba-tiba dalam pukul 9 macam tu kita dah rasa lapar. Ramai orang yang mungkin dia dah biasa sapa pukul 10.30 dan sebagainya. Menu yang paling ringkas lah untuk kita hidangkan bagi menu sapa. Okey, sekali lagi saya menyiapkan menu yang berasaskan buah. Tak ada susu tapi saya pakai yogurt. Plain yogurt. Jadi dia filling, kemudian ada kekacang. Yang saya gunakan ini ada pistachio, ada hams, almonds dan blueberry. Saya menggunakan lagi sekali di sini yang saya blitzkan strawberry dan juga buah kurma untuk filling kita dan tak memberatkan untuk kita tidur malam lah. Bagaimana mungkin kalau kita lihat dari segi khasiatnya sebagai menu sapa? Menu sapa bagi saya tak berat tapi dia filling. Dan seperti yang Puan Hayati cakap tadi, buah-buahan dan kekacang mempunyai khasiat-khasiat dia yang tertentu, tapi depends kepada kita sebagai individu lah untuk memilih barang-barang kita nak gunakan tu. Okey Chef, kita dah lihat antara beberapa menu hidangan istimewa yang telah pun Chef sediakan. Apa lagi menu-menu menarik yang boleh pelanggan-pelanggan dapati di Ceritera Cafe kalau mereka sendiri nakkan menu-menu yang berkhasiat ini? Okey, saya juga di Ceritera Cafe itu saya juga membuat berbagai menu barang-barang lokal, menggunakan barang-barang lokal, ikan ditangkap di lautan kita sendiri, sayuran-sayuran kita yang saya membuat contoh daripada barang-barang moden, nampak macam moden tapi sebenarnya ianya lokal. Macam ini sebenarnya daripada kulit beras ya, yang saya jadikan macam kerepek ni. So kita boleh mengolahkanlah dalam pelbagai bentuk lah. Pendek kata sebenarnya bagi mereka yang nakkan hidangan istimewa ataupun yang menarik ni kena juga ada inisiatif untuk berinovasi dengan menu-menu yang ada. Apapun, terima kasih Chef bersama kita di Wanita Hari ini untuk pelbagai menu diet yang sangat menarik. Kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh ke Instagram Ceritera Cafe. Betul. Okey, Farin, tak apa, saya dah simpan dah untuk awak. Awak jangan risau. Kejap lagi kita makan sama-sama. Boleh. Terima kasih sekali kepada Chef Ato kerana bersama kita pada hari ini. Dan untuk rumusannya, Puan Nur Hayati, memang kalau kita nak cerita pasal diet kepada orang Malaysia ni panjang sangat ceritanya. Tapi kita boleh memberi orang kata pengetahuan asas mengenai diet ini kepada mereka ataupun penonton-penonton kita, bagaimana untuk memulakan dan mengamalkan diet yang sihat ni sebenarnya. Right. Untuk mengamalkan diet yang sihat ni, yang pertama of course disiplin diri yang pertama. Yang keduanya kena set dalam fikiran kita, makanan diet ni sebenarnya sangat menarik. Dia bukan tak menarik, sangat menarik. Macam mana kita mengkreatifkan, mengkreatifkan makanan tersebut dengan persembahan makanan tersebut. Dan yang seterusnya, kita kata menu diet ni, kita kata masih kena ikut juga dengan saranan daripada Kementerian Kesihatan, mengikut piramid makanan, ataupun sekarang ni paling senang suku-suku separuh, pinggan suku-suku separuh, memudahkan kita untuk fahamlah macam mana nak berdiet. Kita boleh ulang sekali lagi suku-suku separuh itu. Suku-suku separuh, satu pinggan dibagi dua, yang setengah itu adalah sayur ataupun sayur dan buah. Setengah lagi kita bahagi lagi dua, jadikan suku.
suku untuk nasi, suku lagi untuk kita punya protein, ikan, ayam, daging dan sebagainya lah. Itu pinggan suku-suku separuh. Itu yang kita galakkan sekarang ni. Okey. Dan bisa katakan suku-suku separuh tu bermakna itu adalah satu asas yang boleh dikira sebagai secara umumnya sesuai untuk semua orang, termasuk mereka yang berpenyakit. Betul? Betul. Okey. Baik, selain daripada itu juga kalau kita nak melihat ramai orang ada kehendak, ada objektif masing-masing, tetapi yang paling mereka harus ketahui bagaimana dan apa sebenarnya. Ada yang sakit, ada yang nak kurus, ada yang obes, ada yang tak nak gemuk pun ada juga. Betul. Okey. Sekarang ni apa yang kita kena faham adalah keperluan badan kita. Okey. Dan kita kena makan mengikut keperluan badan dan keadaan kesihatan kita. Okey. Contoh macam orang kencing manis, dia tak, of course dia ada makanan yang tak boleh makan. Dia tak boleh samakan diri dia dengan orang yang tidak berpenyakit. Begitu juga dengan individu yang ada kita kata hypertension ataupun yang ada kolesterol tinggi dalam darah. Dia tak boleh, dia kena olah sikit makanan dia. Dia tak boleh ikut dengan orang yang normal. Mungkin boleh kita ringkaskan sebenarnya apa keperluan anda dan sila rujuk kepada pakar dietetik ataupun pegawai dietetik seperti Puan Nur Hayati. Itulah yang terbaik sebenarnya. Okey, sekali lagi kita ingin ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Hayati Azmi, pegawai dietetik Hospital Pakar KPJ Ampang kerana berkongsi mengenai kita tentang diet pada hari ini. Jadi kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini.